Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita bersama dengan 3 orang, okay, untuk sesi private session coaching program. Okay, so hari ini kita khususkan untuk projek Ayam Kampung Kacuk lah, okay, yang diminta oleh Tuan Izhar, right? So hari ini kita ada 2 orang selain saya, iaitu Coach Hazri. Okay. Salah satu tim daripada tim Khaira Agro, dan juga Tuan Izzat Ehsan, okay, iaitu merupakan peternak kawasan Selangor lah secara umumnya. Kita tak spesifikkan tempat. Secara umumnya Selangor lah. Okay. Right. So apa yang kita akan buat hari ini adalah kita akan go through a few gambar yang dah diberikan oleh Coach Tuan Izhar untuk kita bagi feedback. So harapnya semua apa yang kita kongsikan hari ini orang kata manfaat untuk kita dan juga semua yang melihat lah. Boleh tuan? Boleh. Okay, right. So kita mulakan dengan slide pertama. Okay, so saya akan paskan baton untuk kita pasal coaching ni kepada Coach Hazri lah. Right. Buka slide dulu lah. Right. So kita sebelum tu ada nak tanya apa-apa tak Coach Hazri pada Tuan Izhar ni? Tuan setakat ni memang nak mengembangkan ke ataupun nak bermula baru tuan? Nak mengembangkan lah. Sebab cerita dia sebab ayah dah ada, kawasan pun dah ada kan. So asas tu dah ada, cuma nak komersialkan, nak jana pendapatan lah. So saya fikir kat situ situ ada peluang. Sebab apa? Sebab dari segi penjagaan dah ada basic. Lepas tu tinggal nak marketkan lagi dia. Dan cara penjagaan untuk yang skala yang besar. Tu perlu tunjuk ajar lah. Alright, setakat ni tanah ini yang dekat belakang rumah ni lah. Ada berapa ekar tuan? Saya tak pasti lah sebab tak berapa besar pun. Kalau setakat sebab kawasan tu dah berpagar tau. Okay. So dalam tu juga ada pokok pisang, ada pokok-pokok yang lain. So macam sambil tu ada beberapa yang dalam gambar ni ada pondok-pondok untuk reban tu kan. Saya tak pasti muat dalam berapa, mungkin dalam satu ranah. Ni gambar ni pintu masuk tadi. Ini reban ni. Ni pintu masuk lah. Ni pintu masuk. So yang belakang tu yang kawasan dia. So yang belah kiri ni semua ni dia punya pokok-pokok lah. Okay, so ini cara sekarang ni menternak adalah cara lepas bebas ke cara dia letak dalam reban je? Kalau pagi lepas, tapi dalam kawasan yang berpagar tu. Dalam kawasan berpagar je lah. Kawasan berpagar lah. Dalam ni je lah. Bila petang masukkan balik dalam kawasan rumah dia, reban dia. Ada pintu kan? Ada pintu ni. Bila pagi je buka, sebab buka ayam semua keluar. Tapi kawasan berpagar tu ada lagi lah space dia. Macam tu. Dulu ni memang dibuat untuk ayam ataupun ada sebelum ni buat memang menjadikan store ke ataupun apa tuan? Dulu memang macam ni contoh yang kawasan ni. Memang buat untuk ayam. Memang buat untuk ayam lah. Sebab kalau perasan kan, dia punya structure dia kan macam nampak macam kita ambil mana yang ada kayu, top up jadikan satu reban kan. Kalau perasan kat tepi tu pun pagar-pagar pun macam pagar-pagar yang dah tak pakai, lepas tu ayam modified lah untuk jadikan satu reban yang proper lah. Macam pagar ni kan. Macam Din belakang Din. Kawasan ni belakang. Tak balik tadi. Kawasan yang lapang tengah-tengah tempat yang tinggi. Ni saya nak tanya kawasan ni lah. Yang ni. Ni dah stop.
So yang ini, kawasan ni memang saja memang buat macam ni lah. Memang buat macam ni. Betul. Dia bukan bekas store ke apa-apa ke lah. Tak ada. Memang nak buat untuk tempat ayam. Okay, so ayam yang diternak adalah ayam kampung kacuk ke asli? Ayam kampung kacuk. Ayam kampung kacuk. Tapi ada juga beberapa ekor itik. Okey, itik ada. Tapi itik dia perlukan air kan? Belakang rumah ada kolam ke? Ada. Ada kolam Sebab ayah ada salurkan daripada kolam. Itik dengan ayam bercampur tak? Campur sekali. Setakat ni tak ada masalah lah. Setakat ni tak ada lah. Sebab dulu pernah bela angsa. Angsa tu ancaman juga lah sebenarnya. Betul. So sekarang dah tak bela angsa dah. Dia itik dengan ayam je. Tapi angsa ancaman dia apa? Penyakit ke apa? Tak, dia buli. Dia buli. Tapi angsa ni sebenarnya dia salah satu orang kata Pak Gad yang terbaik lah sebenarnya. Tapi dia owner pun dia patuk je kan. Tu biasa tu maksud dia tak kenal owner tu. Angsa terlebih garang saya dapat tu. Alright, okay tuan. Kawasan ni yang dekat dalam slide sekarang ni, dah berapa banyak cycle dah tuan pakai kat sini? Yang cycle tu tak pasti lah. Cuma dah beberapa kali sebab kami macam ayah jenis yang habiskan dulu, lepas tu masuk yang baru. Habiskan dulu masuk yang baru. Sekali masuk berapa ekor tuan? Dah 40 ekor. 40 ekor. 40 ekor akan masuk dekat rumah kecil tu dulu untuk anak ayam. So umur berapa hari baru ni rumah ni masuk dulu kan? Betul. 40 ekor. So pakai lampu yang ada kat dalam tu lah. Betul. Heater dia. Alright. So lepas berapa hari baru keluar kan? Lepas berapa hari tu saya tak berapa pastilah, tapi dia biasa berapa dalam 1 minggu 2 minggu kan. So transfer dekat yang sebelah tu. Lepas 2 minggu baru masukkan dekat tempat lebih bebas tu lah. Yang ke rumah kayu rumah, kecil lagi rumah, dekat tak? Rumah yang sebelah tu. Yang kecil tu. Ni betul kat sini. Betul. Okey, lepas kat situ barulah dilepaskan balik. Betul. Okey tuan, so kalau nak buat secara komersial, tuan nak pakai tapak yang sedia ada ni ke ataupun tuan nak buat baru? Kalau boleh untuk permulaan ni yang sedia ada lah. Tapi itulah, cuma saya tak pasti untuk kapasiti yang skala berapa yang patut, yang boleh untuk keluasan ni. Sebab apa? Sebab satu lagi masalah, sebab ini dekat belakang rumah. So yang berhampiran dengan rumah-rumah jiran. So saya tak pasti sama ada benda tu akan jadi efek dari segi bau ke, dari segi apa kan. Tu saya tak pastilah. Setakat ni ada bau tak? Bau tu tak berapa nak kuat lah. Cuma adalah sikit-sikit sebab ayah ada pakai EM tu. Ubat tu kan. Okay. Dia pakai EM untuk buang bau lah. Betul. Okay. Ramai buat konsep EM untuk buang bau. Alright, okay tuan. Sebenarnya EM tu tak membuang bau sangat. Dia cuma membantu sistem dalaman badan ayam sahaja. Cuma setakat ni tuan, Jin cuba pergi dekat yang tempat pendenggit tadi Jin. Bila hujan, tempias masuk tak dekat situ tuan? Ni tempat ni. Kan bila hujan, tempat tinggi ayam tu, tempias masuk tak? Kena air tak? Lembab tak dalam tu? Setakat ni macam tak ada masalah. Setakat ni lah sebab dekat, kalau ikutkan kat tepi tu, dia ada macam berlebihan tau. Dia punya atap dia. Belakang, so selalu hujan angin, hujan tak masuk lah kiranya kawasan ni? Tak masuk. Setakat ni tak masuk. Okay. Sebab apa? Sebab saya nampak tanah tu macam lembab-lembab sikit kat belakang tu. So saya risau bukan apa, sebab kat sini pun kita nampak ayam tak banyak bertinggi sangat. Ayam banyak duduk dekat sebelah tu. Sebelah daripada sebelah sini lah. Sebab apa? Sebab sana tu dia macam ada pengudaraan yang lebih lagi. Lagi satu gambar je. Ada lagi satu gambar. Ada tempat ayam lepak tu. Lagi satu gambar je. Dekat area sini. Maksud ini adalah sebelah daripada tempat tadi tu kan.
Nampak tak betul. ayam banyak berkumpul kat situ. Dekat sini kan. Kenapa ayam berkumpul kat sini? So teorinya ayam tak lemas sangat dekat situ. Pengudaraan dia cantik. Sebab dia ruang yang luar, lepas tu tanah pun kadang kering. Bila panas dia kering. Cuma bila hujan je ayam akan berkumpul dekat tempat yang ada bumbung tadi. So cuma lantai tanah ni risiko dia adalah setakat ni 40 ekor saya rasa tak ada masalah sebab 40 ekor tak banyak. Okay. So kalau awak nak buatkan terus jadi komersial yang besar, kalau betul-betul komersial tak sesuai buat lepas bebas macam ni. Kapasiti dia dengan keadaan faktor tak ganggu, celah sikit. Kita mulakan dengan macam ikutkan plan tadi, kita akan go through satu persatu gambar dulu. Okay, lepas tu baru kita buat secara umum lah macam yang kita sedang lakukan ni. Sebab kalau kita buat macam tadi kita agak terabur, takut Tuan Izhar tak clear mana satu benda yang dia nak upgrade. right, okay. So kita buat gambar by gambar. Sebelum tu boleh tak saya tahu Tuan Izhar agak-agak anggaran bajet untuk buat benda ni, untuk let's say lah Tuan nak buat full time betul. Okay, so sekarang ni Tuan target kalau ikutkan yang diberi adalah Tuan nak income 5,000 lah, betul? Untuk sebulan? Betul. Okay, 5,000 sebulan. Dan juga sekarang ni target tu Tuan berapa ekor nak jual? Lepas tu bajet untuk naik taraf ni Tuan agak-agak berapa yang Tuan akan spend untuk upgrade reban Tuan? Nak tahu je dulu. Sebab permulaan ni sebab saya ada bincang dengan ayah lah. So untuk permulaan nak komersialkan tu kalau 200 ekor lah untuk permulaan kan. Tapi saya tak rasa 200 ekor tu akan achieve income untuk 5,000. Betul. So macam takut kalau nak masukkan bilangan ayam yang lagi lebih daripada 200, takut dari segi penjagaan tu tak berapa nak proper kan. So peratus untuk ayam mati tu akan lebih 5% ke apa kan. So dia ada percanggahan yang tu, trauma lah itu, fobia orang kata. Sama ada kita nak terus nak target tinggi ataupun just sikit lah macam tu. Tapi saya tak stick to one time pun, I mean macam yang target 5,000 tu kan. Kalau saya berjiwa besar, boleh je nak try kan. Tapi takutlah kan dia punya peratus untuk dari segi penjagaan tu tak berapa nak proper ke apa. Itu risiko untuk kami juga. Macam tu. Tuan ada bajet untuk renovation tak? Agak-agak Tuan kalau kita minta renovation, berapa bajet Tuan? Renovation tu ada bajet lah sebab kalau betul nak buat untuk jangka masa panjang untuk komersial kan, nak tak nak memang kena renovate kan. Cuma dia punya cost tu saya tak berapa pastilah dia nak letak berapa. Kebiasaannya kalau macam ni kan, dari segi macam tuan tengok untuk upgrade kan tu berapa agak-agak? Ada cecah dalam 4,000-5,000 tak? Okay, so saya sambung kepada Coach Azri lah sebab saya just dah nak clearkan tentang bajet. So kita akan tengok satu persatu dan anything Coach Azri akan jawab lah. Right, sambung lah. Right, kita tengok balik macam ni kan kawasan ni, sebab Tuan banyak sangat kawasan, dia tak setempat. So kalau ikutkan yang komersial yang biasa orang buat, yang bukan lepas bebas lah, yang duduk dalam reban saja, dia masuk dan keluar adalah reban yang sama. So dia ada satu kawasan. Okay, so dalam satu kawasan. Macam kawasan Tuan sekarang kita go through kat sini untuk gambar ni, video ni daripada mula dia masuk, ni daripada start belakang rumah ni kan. Betul, daripada pintu pagar tadi. Dari pintu pagar, ayam main-main dulu. Okey, kita akan jumpa tempat anak ayam akan duduk dulu, betul? Betul. Lepas tu baru kita akan masuk kepada kawasan reban yang besar. Maksudnya ke tempat kita lepaskan ayam lah. Dekat sini ayam makan, minum. Alright. So kalau buat style lepas bebas macam ni Tuan, satunya dia tak dapat besar dengan cepat lah.
dia akan jadi lambat besar. Sebab ayam kampung kacuk ni macam sekarang tuan ambil umur berapa hari? Biasa ayam ambil umur. Maksudnya ayam tu anak ayam baru umur sehari dua ke ataupun dah seminggu ke, dah sebulan ke? Macam mana? Sebab kalau dia masukkan daripada umur 1 hari, sebab dia akan masukkan dekat rumah yang kecil tu kan. So maksudnya dia akan masuk daripada umur 1 hari. So daripada 1 hari ke 2 minggu baru dia pindahkan. So sebabkan ayam ni dipindah-pindah. Ayam saya tak suka dipindah-pindah. Bila ayam pindah-pindah, dia stres. Okay. Alright. So makanan pun sama juga. So pemakanan pun kita bagi, tuan bagi makan apa tuan? Bagi makan dedak? Dedak. Betul. Berapa kali sehari bagi dedak? Pagi dan petang. Pagi dan petang. Okey, 2 2 kali lah. So bekas makanan, bekas minuman, sebab saya nampak kat sini bekas minuman dah nampak dah. Satu je lah saya nampak dari tadi. Saya tak nampak bekas minuman tambahan yang lain. Sebab sebenarnya okey je, sebab satu bekas minuman boleh cover 50 ekor. 50 ekor lah. Bagi saya satu bekas 50 ekor. Cuma lagi banyak, lagi bagus bukan apa. Kalau setakat 40 ekor, at least ada 2 lah. Supaya ayam ni dia terus jumpa makanan dan minuman. Tapi bila tuan buat reban tanah macam ni, ayam akan banyak mengais. So dia takkan ada masa nak mencari dedak, bekas dedak tu. Dia akan banyak masa mengais saja. Banyak makan tanah kat situ. So pembesaran mungkin akan lambat sikit. So kita pergi next gambar je. Ni kawasan apa tuan? Ni kawasan lapang kan? Ke nak tunjuk kawasan pagar? Ni pagar lah kira ni. Pagar tuan ni, tuan ada masalah bila pemangsa apa biawak. Itulah, macam saya dah agak dah. Biawak balik bayar dia tak kat sini? Ada. Ada je? Dia selalu kan? Tak ada. Sebab saya tengok tuan konkrit dekat bawah tu. Oh tak ada? Tak ada. Biawak yang jenis besar tu biawak yang apa? Yang biawak sampah tu. Memang dia itu ayam pun ditelan kat tu. Bangkai-bangkai tu. Itulah sebab tapi dulu awal-awal ada masalah pemangsa ular. Tapi sekarang ni dah kurang lah, lebih pada biawak je. Ular, yes. Ular memang ada jugalah. Ular memang dekat mana. Ada monyet tak sini? Monyet ada tapi dah untuk Deadly ni tak ada lah. Oh, dia dah pergi tempat lain lah, jumpa tempat makan lain. Tak tahulah sebab salah satu faktor mungkin sebab pokok pisang ada banyak tau dalam kawasan tu. So macam lepas tu monyet suka curi telur kan. Dia orang sudah jumpa tempat telur, situlah kampung dia. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ayam bertelur ke? Ayam ada telur tak? Ada. So maksudnya ayam tu dah itik memang situ ada lah. So maksudnya ayam tu yelah sebab tuan ini ayah buat suka-suka je kan? Betul. So dia jadi besar sebab umur dia lebih 4 bulan lah. 5 bulan pun ada umur ayam tu. Tapi sekarang ni tadi baru je makan ayam 93 ekor. Berat ni berapa? Lebih sikit lah 1 kg dalam 1.3, 1.4 macam tu lah. 1.3 berapa hari tu tuan umur dia? Kalau tak silap dah lebih 50 hari. Kalau tak silap lah. Lebih 50 je lah. Berapa tu? 50 ke 60 ke 70 ke? Tak sampai 3 bulan lagi. Tak sampai 3 bulan lah. Masa dalam 60 ke 70 lah. 60. Lebih kurang macam tu lah. 60 ke 70. 1.3. 40 ekor. Sebab lah. ayah target memang bela 40 ekor ni untuk puasa punya makanan lah. So, untuk makan sendiri je lah dulu. Ni memang untuk makan sendiri, tak pernah nak jual apa pun. Kalau ada jiran-jiran tanya tu pun tak tolak? Bagi kadang-kadang. Bagi je lah. Alright, okay. So tuan, ni tanah ni macam lapang. Ni nak tunjuk pagar je lah. Bukan nak letak kawasan apa yang lapang kat sini ni. Mana? Depan rumah ke apa? Ni sebenarnya tepi rumah ni, sebelah. Sebelah. Position saya tangkap tu, belakang saya tu rumah saya. Oh, belakang tu rumah lah. Ini kiranya pagar ni
Pagar ni kebun lah tu. tepi. Pagar dalam kawasan Reban tu. Oh, ni pergi ke dalam, semua ni berpagar dalam rumah dengan Reban sekali satu pagar lah. Betul. Oh, I see. Kalau perasan yang gambar yang Reban tu, Reban tu dalam kawasan pagar ni. Oh. Tu yang depan tu nampak pokok-pokok banyak tu tanah orang ke tanah apa? Yang mana Belakang tiang elektrik tu. Tu. Okey. Kan belakang tong kuning tu kan ada pokok banyak tu kan? Belakang pagar tu, sebelah pagar tu. Itu kawasan ayam lah. Oh, itu kawasan ayam. Oh, betul lah. Maksudnya ayam tu pagar dia lain, rumah pagar dia lain lah. Betul. Okay. So yang belah kanan yang nampak tak yang bumbung ada tu rumah lah tu. Itu macam itu rumah pekerja. Oh, rumah pekerja. Rumah pekerja sebab ayah buat kawasan habis, so pekerja duduk situ. Oh, I see. Dekat sebelah tu pintu pagar yang gambar ada satu lagi tu. Okay, so tanah ni termasuk dengan kawasan kelapa sawit betul. lah. Tak ada. Ayah buat kelapa sawit kat tempat lain. Oh, kelapa sawit tempat lain. Pekerja duduk situ je lah. Pekerja duduk situ. So tadi sepihan ni kan. Ni rumah dia. So ini pintu pagar untuk masuk ke kawasan belakang, nampak tu? Reban tu. Itu Reban ayam. So pokok durian baru beberapa tahun ni, saya baru 3 tahun. Dah tak sampai 3 tahun, baru setahun lebih ni. Dalam tu ada pokok pisang, ada pokok manggis tak? Manggis ada. Daun pandan ada. Semua masuk dalam tu. Biasalah. So keluasan tanah rumah, tapak rumah dengan kawasan kebun berapa ekar tu? Ada 1 ekar ada? 1,5 ekar, 2 ekar ada? Rasa 1 ekar ada kot. 1 ekar ada. Saya rasa lah 1 ekar ada. Alright, ni adalah pintu masuk utama ke kawasan kebun dan Reban. Betul. Sekarang ni kan? Betul. Okay, alright. Okay, next je. Okay, ni ini kawasan dalam. Kawasan dalam je lah. Dalam. Bersepahnya. Bukanlah bersepah, banyaknya pokok buah-buahan. Dia memang untuk berkebun orang kata. So, maksud saya kat sini, ayam bila pagi tu akan dilepaskan pintu masuk yang Reban tu, so dia akan keliling pusing-pusing sini. Tapi dalam kawasan berpagar yang besar tadi yang ada gambar sebelum tu kan, dalam kawasan tu dia tak akan bebas pergi dekat jalan raya, pergi ke kawasan rumah, tak ada. Okay, main kat kebun. Okay, saya dah nampak dah sikit. Okay, alright, next Din. Dia ada kami kat sini. Ni tangki ni apa tuan, tak pakai ke apa? Pakai dulu sebab inilah maksud saya, sebab ada saluran pipe daripada kolam. So isi air kat sini, so senanglah untuk ambil air, nak bagi air apa kan. Besar tangki dia ni. Alright, next Din. Alright, kat sini start lah ayamnya. Betul. Okey, saya rasa yang ini mungkin kita boleh ubah sikit kan, kalau tuan-tuan kalau nak main lepas juga. Saya syorkan next je gambar. Yang ini saya rasa kita takkan pakai. Ni tempat anak ayam ni kita takkan pakai sebab ni boleh muat dalam 30 ke 40 ekor. So saya nak cuba tuan try dulu naikkan, kita buat 100 ekor dulu, tengok macam mana. Okay. Tapi kita tak pakai yang ni. Kita akan pakai dekat next. Sini. Saya rasa kita boleh gunakan tempat ni. Tapi tuan ada kerja sikit lah nak kena buat. First kali mungkin nak kena yang bertutup-tutup ni kena buang dulu. Kita akan letak jaring-jaring. Macam jaring dekat belakang tu kan. Tapi letak dekat belah kiri tu, dekat belah kanan. Kita nak ada pengudaraan sikit. Ini malam sejuk tak tuan? Malam boleh tahan. Tapi tak tahu lah kalau untuk ayam macam mana kan. Itulah dia. Tak, sejuk tu maksudnya kalau, contohlah sekarang kalau tuan duduk dekat tengah-tengah tempat ayam tu kan. Berpeluh tak? Kalau pukul 11, 12?
Standard kot. Biasa je, tak berapa Okey. nak panas, tak Kalau berapa pukul 2 petang, berpeluh tidak tuan duduk? berpeluh. Berpeluh lah. Peluh sangat ke apa? Tak, biasa je. Sebab betul lah yang tuan cakap, dia agak terperap sikit kan. Kendaraan Sebab apa? Lagi satu saya nak minta tuan, lagi satu kita akan simenkan lantai ni. Oh, okey. Kita takkan buat tempat tinggi. So sebab dekat sini, kalau tuan nak ternak 100 ekor saya rasa muat. 100 lebih pun boleh. Sebab tuan kena ukur balik ukuran dia daripada hujung tu sampai pintu depan dia. Sampai pintu yang dekat sini tu lah. Kan? Dia macam ni tuan. Kan dalam tu, kalau tuan dah tengok, saya tak pasti ada video tu. 1 ekor anak ayam, 1.5 kaki persegi. Jarak dia. Yang paling okey lah sebenarnya. Paling selesa. Macam mana? 1 ekor anak ayam. Okey. Jarak dia. Kalau kita nak tahu berapa keluasan reban saya nak buat, okey. Senang je. 1 ekor anak ayam sama dengan 1.5 kaki persegi. Oh, okey. Alright. So, kalau tuan nak buat, katakan nak ternak 300 ekor, darablah dengan 1.5 kaki persegi, tu akan dapat keluasan tanah. So, tapi kalau saya cadangkan tuan, kita start 100 ekor. Kenapa 100 ekor? Sebab saya rasa 100 ekor muat kat kawasan ni. Kita start sikit-sikit dulu. Sebab tuan nak buat terus lepas bebas lagi kan, tuan tak nak dia apa? Sebab kita buat sikit je modified tuan, tak banyak pun. Dekat sini je. Sebab anak ayam ni dalam tempoh 2 minggu pertama nak kena dijaga betul-betul. Alright, ni kat sini je. Kalau tuan nak pakai tanah, sebab saya takut sini dah banyak amonia. So cara dia adalah tuan kena tambak sikit tanah ni. Kan, tambak tanah, ratakan, lepas tu simen. Kalau macam tuan perasan, yang belah kiri tu, yang ada ruang tu kan. Dia next slide je. Dia dekat ada tempat rumah kecil tu. Okey, yang ni. Okey, nampak tak yang tiang belah tengah kiri tu? Tengah tu dia macam ada pembahagi tau, ada pintu juga dalam tu. So saya tak pasti kenapa ayam asingkan yang belah kiri serta ayam belah kiri serta ayam belah kanan. Dia asing jantan betina kot. Mungkin kalau ikutkan yang belah kiri tu lagi banyak. Satu jantan betina, satu lagi jantan betina. Kalau ni muat untuk 100 ekor anak ayam dalam tempoh 2 minggu, tak payah renovate sebelah tu. I see. Boleh muat dalam ni. Letak dulu umur 2 minggu sebab tapi saya takut terlampau padat sangat. Takut bila padat sangat 100 ekor tau. Sebab 40 ekor memang saya tahu dia akan selesa. Kalau tak tuan kena modified tempat rumah anak ayam ni besar kan. Tuan ambil style lepas bebas je. Tapi tuan ingat, bila lepas bebas, mungkin kita tak boleh capai lah 1.3 kilo dalam masa 43-44 hari. Sebab ayam tu banyak bermain. Pagi kan tuan cakap dia akan pergi main. Main mengayau dalam kebun, duduk kais lah, duduk apalah kan. Dia tak jumpa bekas makan tuan. Biasa orang buat komersial, dia bangun, dia akan jumpa makan, dia akan jumpa minum. Macam air daging sikit. Tapi tak adalah terlampau tu sangat. Dia ada waktu main dia. Sebab tu kena dapat jarak 1.5 kaki. Berbanding ayam daging, tak payah padat jarak-jarak. Ayam daging lagi padat, lagi cantik. Sebab dia nak kena bangun, pusing je. Ayam kampung ni natural dia dah memang ayam kampung. Dia nak kena berlari juga. So, sebab tu jarak dia kita ambil 1.5 kaki. Kenapa 1.5 kaki? Kita tak termasuk lagi bekas makan dan minum. Kalau tuan tak boleh 1.5 pun, tuan darat 1.3 cukup lah. Sebab kat sini tuan, bila dah 100 ekor, nak kena ada 5, lebih kurang saya cadangkan ambil 4 bekas lah. 3 bekas pun okey. Bekas makan, bekas minum. Ni yang berasingan. Kira untuk ni je lah, untuk anak ayam ni. Anak ayam sampai yang daripada kecil sampai besar. Ni tuan, apa namanya, yang kayu tu bekas makan ke? Betul. Comel pas gigi. Semua custom. Boleh. Tak, kalau tuan rasa okey untuk bekas ni, teruskan. Teruskan je lah. Cuma, biasalah. Ni ternak suka-suka kan. Tapi kalau tuan nak main komersial, kita main komersial. Kita buat cara komersial. Dapat RM10 ni tak perlu tuan. Kalau ayam tu betul-betul tuan, ayam kampung asli ataupun tuan nak jadikan dia pembaka, yes. Perlu tempat RM10. Sebab kadang-kadang tengok jantan tu ada yang RM10. Betul. Itu memang natural ayam kampung, RM10. Memang betul. Ayam kampung RM10. Dia lagi tinggi, lagi power.
Tapi yang betul pun kadang-kadang kalau tengah hari ada yang tinggi atas pokok. Boleh. Saya tak kata tak boleh langsung. Kalau kita betul-betul nak biar dia main, okey. Tapi kalau biar dia main, lagi banyak dia main, lagi kurus ayam tu. Dia banyak bekerja. Faham? Faham tak? Lagi banyak dia main kan. Budak bila aktif, dia akan jadi fit. Kurus lah. So bila kita nak dia cepat besar, kita bagi dia makan lebih. So lagi cepat dia besar. EM teruskan, boleh bagi. Tapi ada tu nanti. Ada lah tempoh-tempoh dia. Cuma kalau dari sistem reban ni tuan, memang kena modify sikit lah. Sebab sini dia terperap ni. Lepas tu lantai tuan tanah. Saya takut nanti bila dah start 100 ekor, amonia dah start naik. Dia bau dah start ni pun. Bila kena air lagilah bila dia lembab. Tanah ni lembab, lalat dah start datang. Bau dah start naik, jiran-jiran dah start komplain. Kita tak nak benda tu je. Satu benda je kita tak nak, komplain. Tapi apa faktor utama yang menyebabkan bau tu naik kan? Dari segi tanah tu sendiri ke ataupun ayam tu sendiri? Tanah. Ayam tu ada taik dia. Taik dia tadi busuk. Tapi bila kita bagi EM, dia kurangkan sedikit. Dia kurangkan 50% lah lebih kurang. Dia punya bau dia. Habuk kayu kau tak cerita. Habuk kayu sekam padi. Yes. Yang menyebabkan tak bau. Tak habis saya tak sampai. dia bila kita simen tuan bila simen bukan tuan letak anak yang gitu je. Dia ada benda lagi lapik dia. Okey, yang tak jadikan bau tu adalah lapik dia tu. Apa yang kita lapik kan? Kita lapik dengan habuk kayu ataupun sekam padi. Tapi paling cantik habuk kayu lah sebenarnya. Kayu-kayu ketam tu tuan. Tak ada halus tapi dia kasar-kasar sikit. Kayu-kayu ketam tu. Pergi dekat kedai-kedai kilang kayu tapi bukan yang mesin halus tu tau. Yang dia mesin krem, pakai mesin tu kadang-kadang tak, tu halus sangat. Dia yang sedap dia kayu ketam. Ketam yang tergabur tu kan. Tu kita ambil. Zaman dulu, orang tak nampak harga dia, orang bagi free. Sekarang, RM10 ada seguni. Nilai dia. Dulu habuk kayu orang tak pandang. Ambil je. Orang tak tahu lagi. Bila dia tengok peternak ayam ni duk suka pakai, RM10 tuan seguni sekarang. Itu paling mahal lah saya pernah jumpa. Ada. Saya dah jumpa. Alright. So, habuk kayu tu tadi, dia akan membantu mengurangkan bau. Sebab apa? Berak dan tai ayam tu tadi dah diserap. Habuk kayu ni adalah penyerap yang terbaik. I see. Itu yang menyebabkan sentiasa kering. Bila sentiasa kering, tak ada lalat. Lalat ni suka tempat yang lembab. Okey, satu tu kita dah buang lalat. Bau tadi takkan ada. Bau akan ada bila dekat je. Sebab bila kering, bau memang tak ada. Dia berbau bila lembab. Tanah ni, bila dia lembab, dia menyimpan dekat situ. Dia terkumpul dekat situ. Bila dia serap ke dalam tanah balik. Tapi once dia basah balik, dia naikkan satu bau. Dan bila bertutup macam ni, gas keluar. Bila gas keluar, amonia naik. Bila amonia naik, nanti ayam kita akan sedut. Bila kita dah buat dalam ni lah kan, ayam akan sedut. Sekarang ni tuan, ayam tuan selesa, tuan tengok dekat dalam ni, tak banyak sangat dia lepak kecuali hujan. Sebab dia akan lepak belah sana. Tempat yang terbuka belah sana tu. Sebab sebab dia kering. Dia akan kurang lepak dalam ni. Tapi bila dia rasa macam panas sangat kat luar sana atau apa, baru dia lepak dia nak tinggi. So bila kering dia kurang bau. Maksudnya kat sini yang belah sini, yang belah satu lagi tu perlu tak untuk simen dengan letak berkayu? Tak perlu kan? Kalau tuan rasa nak simen, boleh juga simen. Tapi kalau nak buat lepas, saya rasa biar je lah. Tak perlu lah. Sebab target saya tadi tempat yang ini je nak diletakkan anak ayam. Tapi bila 100 ekor tuan, padat ni tuan. Bila 100 ekor, tak muat tempat sebelah tu nak dibuat. Sebab bagi saya kalau betul nak kan, kalau tu saya kat Adi, kalau rumah kecil tadi tu boleh muat 100 ekor. Cuma nak bermain-main dia tu, dia takkan muat dalam ni tuan. Dia memang akan keluar daripada kawasan ni, 100 ekor tu. Okey. Tapi macam untuk anak ayam, untuk 1 ekor muatlah untuk kawasan ni kan. Cuma nanti bila dah besar tu, bila umur dia 40 hari. Itu nak letak mana kan?
sebab 40 hari sebelah tu. bila 40 hari kan, kalau dah capai 1.2 okey lah. Dan ada buyer, okey. Bayangkan tak ada buyer, tambah lagi sampai 50 hari, 60 hari, ayam makin lama makin besar 1.4, 1.6, 1.8. Oh. Dengan keadaan kalau tak bersimen lagilah bau dia naik. Sebab apa? Tahi dia lagi banyak, lagi dia akan mengais. Masa tu dia dah padat, akan kemungkinan besar akan berlakunya penyakit dan juga inilah cannibalism nanti. Patut buntut nanti kena ada. Sebab dia padat. Saya rasa okey kot. Saya rasa 100 tu okey tuan. Kalau tengok gaya ni 100 boleh lah, tapi dia takkan padat sangat. Tapi itulah satu masalah kat sini yang nak menghubungkan dua tempat ni dengan sebelah tu, satu pintu je. So maksudnya nak tak nak memang kena buat satu pintu yang belah sana. Sebab apa? Sebab kalau nak pergi yang reban yang sebelah dia tu kena melalui kawasan ni. Itulah maksudnya sama ada yang ini sekarang ni kita buat lagi satu pintu depan. Kan maksudnya dia separate lah antara sebelah kiri dan kanan. Betul. Atau kena tambah bumbung lah tuan. Pecah ada border tengah ni kan, besarkan dia lagi. So dia dapat 1 square feet besar. So tuan kat situ tuan dah boleh dapat satu petak besar. Cuba next gambar je bagi nampak. Lagi satu. Yang ni. Kira ambil the whole, inilah pintu dia. Ambillah keseluruhan petak tu. Kiri dan kanan tu kira kita buat dia jadi satu. Okay. So maknanya sekarang nak separatekan untuk anak ayam dengan bila ayam dah besar tu macam mana? Kalau separate dah tuan. Masuk bagi saya dah tak payah separate. Biar je. Kalau dah bergabung dua ni kan, daripada hari pertama sampai hari kerja tuai, situlah dia. Dia tak gerak. Tapi kalau macam nak cycle dah habis bila 60 hari. okey. Dah habis 60 hari. Kan, katakanlah teorinya 60 hari. Okey, dah habis 60 hari, semua dah terjual, baru kita buang tu balik habuk kayu. Habuk kayu tu dia akan sentiasa tukar. Dia tak boleh habuk kayu tu yang sama. Habuk kayu tu tahan daripada hari pertama sampai hari ke berapa habis dia. Paling tinggi lah saya boleh bagi habuk kayu ni sebenarnya dalam 70 kot. Lepas tu dia dah tak cantik dah. Lepas tu bila basah sikit dia dah start pasang bau. Sebab habuk kayu ni kena tukar dah. Bila tanah ni saya tahu tuan tak payah tukar-tukar. Dia tukar ayam je. Tapi tu orang tak sedar. Nanti lama-lama amonia yang dah tanah tu serap. Bila sekarang ni 40 ekor memang cantik tuan. Sebab dia tak banyak tapi kawasan luas. Tapi bila kita dah start 100 ekor tadi, 100 ekor ke 200 ekor, so dia dah mula banyak, kawasan tak berapa nak luas sangat. So dia jadi terbatas lah. Maksudnya dulu dia boleh lari 500 meter katakan. Sekarang dia boleh lari 100 meter je. So dia terbatas. So padat. Bila padat lagi banyak tadi, lagi cepat bau naik. So nak tak nak, kalau nak tu dia kena besarkan lagi. Maksudnya buang tengah tu, ambil keseluruhan, yes, 100 ekor akan selesa. Sangat-sangat selesa. Kalau tak, kita mungkin selama ni 40 dah okey. Kita naik sikit-sikit tuan. Kita start 60 pula. Tengok macam mana pergi dia. 60, okey. 60 cantik ni. Try 80. Muat tak muat? Muat lagi 80. Okey. Tengok pergi dia. Kita naik sikit. Kita kira ikut sikit. Tengok 100 pula pergi macam mana. So dekat situ kita dapat satu lagi. Bila naik sikit-sikit ni tuan, kita dapat tahu market kita macam mana. Ada permintaan tambah lagi. Ada permintaan tambah lagi. Kalau tuan nak terus buat besar dengan kawasan yang ada ni terhad, susah sikit lah. Sebab risiko dia nanti penyakit. Betul. Risiko dia penyakit.
Tuan kena standby benda tu lah. Dia akan dapat situ ayam akan banyak sakit. Mungkin first cycle bila tuan baru buat ni kan, simen semua first cycle mungkin takkan ada masalah. Simen tu mungkin takkan ada masalah sampai 3, 4, 5 cycle lah. Lama-lama ni sebab ruang ni pun singkat. Ni tinggi bumbung tu tadi, saya rasa ada 6 kaki je kot. Tak berapa tinggi pun. Tak berapa tinggi pun. Tinggi biasanya saya sadangkan dekat penternak 10 kaki. Tinggi dia yang biasa saya cadangkan. Supaya apa, ada pengudaraan keluar masuk. Dia masuk, dia keluar dengan betul. Sebab apa, amonia tu nak lepaskan. Bila kawasan tu rendah, amonia tak pergi betul-betul buang. Kan, pengudaraan tak cantik. Tu yang ayam kita sakit. Sebab kalau perasan yang belakang depan tu, itu dah jalan laluan dah. Itulah saya faham. Kita cakap ni, kawasan ni terhad. So, tuan mungkin boleh start. Okay, sekarang 40 ekor buat makan sendiri. Permintaan pun tak ada. Okay, kita try dulu lah. Kita try terus buat 60 ekor. Tapi kali ni kita buat untuk nak dijualkan. Tuan buat lepas bebas. So, bajet tak tinggi tuan. Bajet hanya dekat ayam dan juga dedak. Kalau boleh tambahlah bekas makan lagi 1 ke 2 dengan minum. Biar lebih tak apa. Biar ayam tu senang cepat makan, cepat minum. So, ayam akan cepat besar sikit. Dedak pakai dedak apa tuan ayam pakai? Kalau ikut gambar tu tak tahu jenis apa. Yang hitam tu, gelap tu. Dia tulis gold coin ke, CP ke, Leong Hub ke, Kagil ke, Triple A ke. Ada banyak dia nama. Banyak disebutkan. Banyak besar. Tak apa, nanti tuan just tengok dulu dedak jenama apa pakai. Tak kisahlah kot kalau dedak tu, kalau betul ni lepas bebas macam tu pun bagi dedak 2 kali sehari, 50 hari dah besar. 1.3 okey lah tu. Cuma tu lambat dah kiranya. Kalau komersial dah lambat dah. Tapi lepas bebas 50 hari 1.3 boleh lah. Sebab memang kalau ikutkan 40 ekor dalam seminggu tak sampai 2 minggu habis dah 1 benih. Logik Razin 40 ekor tak sampai 2 minggu habis 1 benih. 40 ekor biasa 40 ekor semua hidup tuan? Kadar kematian saya lupa tanya. Berapa banyak mati dalam 40 ekor tu? Kalau ikutkan kan, kadar kematian ni bukan disebabkan penyakit, disebabkan kena makan. Tak apa, kita nak tahu berapa yang tinggal daripada 40 tu, maksudnya ada pemangsa. Kena makan tu tuan makan ke binatang makan? Pemangsa. Pemangsa. Okey, berapa? Dia pemangsa tu datang waktu dia umur berapa? Kecil ke dia dah besar ke? Dia tengah sedang-sedang lah. Tak ada, bukan yang masa terlalu kecil. Maksudnya dalam sebulan tu. Sebulan tu tinggal berapa tuan? Tak banyak lah, dalam tak sampai 5 ekor pun. Sikit je lah, tak sampai 5 ekor. Lebih kurang lah 5 ekor, 5-6 ekor lah macam tu. Tapi sekarang ni untuk yang batch ni, group ni, tak ada lagi. Kalau tak silap lah, kalau tak ada lagi lah. Tak ada. Yang sebelum-sebelum ni. Tak ada yang mati lagi lah. Tak ada yang mati lagi. Okey lah. Sebab dia selesa, pagar pun dah cantik. Letak tepi asbestos bawah tu. Memang ular tak boleh masuk situ. Ular memang takkan masuk dah ni. Itulah sebelum kecuali pagar tu. Sebab pagar pintu masuk ni tak ada jaring kan? Ada jaring. Kalau pasal tu ada. Saya tak nampak sangat. Yelah, dia nampak sangat sama dengan belakang. Sebab dulu dia macam permulaan jagaan tu tak berapa nak proper kan. So bila dah jadi something tu, cari solution. Lepas tu jadi lagi, cari solution. Sebab tu dah jadi tambah ni. Itulah, dia banyak-banyak jaring, banyak pagar tu. Semua mana yang ada. Okay Jen, dedak tadi macam mana Jen? Right, so untuk dedak sepatutnya tuan, kalau kita buat kiraan secara komersial lah, sepatutnya tuan hanya makan dalam 12 kilo je untuk 40 ekor. Maksudnya tak sampai lebih bagi makan lah, sebab tu lah yang dia cepat besar.
Oh, 12 kilo je. 12 kilo je tuan. Untuk 2 minggu untuk 40 ekor. Pengiraan dari segi itulah biasa kita kira-kira lah tuan. Orang nak bajet, okey berapa banyak dedak kita nak kena bagi ya. Tu lah kita ada pengiraan dia. Kita ada formula dia lah. Kalau 12 kilo, kalau pagi dan petang dalam satu hari, sebab kadang-kadang dia tak menentu ayam, macam dia kan ada satu dia punya bekas kan. Sahur letak makan. Yalah. Itu nanti bila komersial ni tuan akan tengok kenapa belanja lebih. Faham? Apa yang saya nampak lah berdasarkan gambar ni, kalau let's say lah tuan bagi makanan kat dalam bekas ni saja ke ada bagi tempat lain? Satu lagi. Yang belah sana ada lagi. Satu sini, satu sana. Belah kiri ada, belah kanan ada. Ni, bekas ni ke apa? Bekas tadi tu, yang ni ada dalam ni ada juga. Oh, okay. Right, so apa yang saya nampak ni, masalah tentang makanan ni, kenapa sampai satu guni adalah mungkin pembaziran lah sebenarnya. Sebab nampak kalau kurangnya tambah. nampak kurangnya tambah. Lepas tu ayam, bila kita letak makanan ni, kita tak kontrol, dia akan, kalau tuan perasan sekeliling bekas makanan tu ada dedak. Ada dedak kan. Sebab kalau lebihan ada lebihan. So pembaziran lah kat situ. Kiranya benda tu dia takkan makan lah. Tapi pembaziran banyaknya tuan. Patutnya makan 12 kilo 50 kilo tolak 12 kilo. Besar tu tuan. 38 kilo kat pembazir tu. So boleh ni sebab kau memang kena pergi kursus nanti. Itu pentingnya kursus. Sebab teknik dia kita boleh bagi, ada satu certain kursus tu dia bagi teknik yang mendalam sikit lah. Teknik cara macam mana penjagaan dia, sistem dia. So tu je lah yang kita boleh bagi tahu kalau tuan bekas tu lah tempat ni, tempat anak ayam ni pun saya rasa buat 20 ekor je ni tuan. Dia buat gambar ni kan ayah tuan buat kiri kanan, dia buat partition tengah-tengah tu kan. So 20, 40 ekor je muat. 20 kiri, 20 kanan. Dia tak muat besar tu. So yang anak ayam yang dekat dalam bekas yang besar tadi tu, tempat yang mula-mula kita nampak tadi tu kan, itu muat 40 ekor. Tak apa. Yalah banyak sangat ni. Ini betul-betul tambah sikit habis pagur. Boleh buat ni. Kalau tuan nak, tu saya cadangkan tadi, kita start dulu dengan 60 ekor. Cara yang sama cuma lain sikit sistem dia. Upgrade sikit bekas makan, upgrade sikit sistem dia. Bekas makan ni tuan sebenarnya ayam bila dah besar kan, saya beritahu sikit lah, tak perlu letak bawah dah, gantung. Baru dia tak kais keluar. Sekarang tuan tengok makanan ni dia banyak dikais keluar. Kenapa? Sebab dia boleh pijak. Bila dia dah besar digantung. Yes, kalau boleh digantung. Sebab tu lah bila dah besar tu kita panggil dia hand feeder. Bawah tu dia panggil chick feeder ada. Gantung yang boleh dicapai lah. Ya, ada dah bekas tu. Tuan dah ada. Cuma tuan tak gantung, tuan letak dekat bawah. Dan bekas makan dan minum ni tuan sebenarnya kan, kalau boleh rajinlah sikit cuci. Sebab bila tak cuci dia ada bakteria. Bila ada bakteria ayam jadi tak bermaya, lemah, sakit. Ni, so dah ada bekas makan dah. Cuma bekas tu sepatutnya digantung lah. Kalau elok kan digantung. So gantung paras, ayam tu tak boleh panjat tapi boleh parah makan. Itu dalam usia berapa hari kan? Maksudnya dah kalau 2 minggu ke atas lah, 2-3 minggu ke atas lah. 3 minggu ke atas lah dah boleh ni lah gantung. Dah boleh gantung lah. Tengok kat
situ. Ayam cantik, ada yang cantik. Tapi lah ada yang kurus, ada yang besar. Pembesaran tak sekata. Maksudnya dalam 40 ekor, tak semua, katakanlah hari ke-50. Bukan semua 1.3. Betul. Kalau betul commercial style, dah hari ke-50, kalau ada 100 ekor, kita nak boleh 99 ekor ataupun 100 ekor tu 1.3, ataupun biasanya orang akan dapat 90 ekor lah. 90 ekor daripada 100 tu adalah 1.3. Tu orang kata beratnya sekata je. Bila lepas bebas ni risiko dia adalah itulah dia. Yang ni 1.3, yang tu belum sampai. Pada hari yang sama ni. Umur dia sama. Tapi berat dia tak sekata. Sebab lagi-lagi kalau kita campur jantan betina ni, kadang-kadang jantan ni dia lebih dominan. Dia lagi cepat besar daripada betina. Tapi memang betul pun tak sekata sebab kadang-kadang ada ayam yang disembelih tu kecil, Betul. besar kan. Betul lah. So nanti tuan boleh lah, saya rasa kayu tempat tinggi tu kalau nak letak boleh letak. Cuma kalau nak letak 100 ekor, kita kena buat satu rumah baru lah untuk dia. Ataupun tuan kembangkan lagi rumah kayu yang sedia ada tu. Rumah yang kayu yang mula-mula tadi boleh kembangkan lagi. Besarkan ke macam mana ke. Ataupun buat satu yang baru. Ataupun yang tu, yang kecil ni tadi yang ada 2 bilik tu, rumah anak ayam tu, yang ni tuan besarkan. Letak kat situ. Kita just modify kat situ dulu. So sekarang ni tu boleh pergi lah saya rasa. Apa yang tuan suggest, maksudnya contoh lah, ni dah habis group batch ni, nak masuk yang baru kan? Yes. Dalam 60-70 lah. So saya suggest dalam 60-70 ekor dulu. Anak ayam tu letak yang belah kanan tu sahaja ataupun letak dalam yang kawasan yang belah kiri tu? Kalau tuan tak nak modify belah kanan ni, kan, tak nak simen, tak nak apa dulu, sebab ni banyak kerja, renyah kerja dia tuan nak kena buat tutup kat depan lagi. Sebab apa? Bila teredah macam ni, anak ayam ni, bila rasa dia anak ayam, umur 2 minggu ke bawah, dia perlukan panas tau. Bukanlah seminggu tu dia perlukan panas, suhu yang panas. Supaya apa? Dia rasa dia seperti dalam bawah kepak ibu dia. Suhu lebih kurang dalam 34-33 darjah Celsius. Kalau tuan buat tempat open macam ni, ayam tu akan sejuk, banyak mati. So, kita kena letak dekat dalam bilik kecil tu. Bilik kecil tu tak apa, letak mentol sebiji je. Dia dah panas. Tapi yang dekat bahagian luar ni memang tak muat lah. Bila dia dah besar, kita campak dia dekat luar, biar dia main. Dah tempoh 2-3 minggu lah, 2 minggu. Tuan tengok dia macam dah padat dekat dalam bilik kecil tu kan. Tuan transfer lah dia keluar. Biar dia dekat bawah lah. Biar dia dekat bawah. Okay. So dia akan buat cara lepas bebas lah. Masa tu, anak ayam tu letaklah bekas makan. Tuan kena ingat saya cakap tadi, kenapa macam tu, dimuat 20 ekor tadi saya cakap kan. Tapi kalau tuan dah letak bekas makan dekat dalam tu, dia kena dimuat 10 ekor sahaja. Sebab 10 ke 15 ekor lah, 10 ke 15. Sebab apa tuan, bekas makan tu tuan tak mikir lagi berapa kaki. Berapa keluasan space dia ambil. Dia letak bekas makan dekat dalam bilik, dekat dalam tempat yang sempit tu. Sebab tu kenapa kita kira satu ekor anak ayam 1.5 kaki. Cuma bila dia dah besar, dalam 2 minggu macam tu, lebih lah tuan saya rasa nak lepas keluar. Biasanya lah saya syorkan dekat orang, kalau nak lepaskan kat luar, hari ke-40. Tu daripada dalam pergi keluar, tu semi intensif. Kalau nak buat style lepas kalau betul lepas bebas ni biasanya saya rasa lepas 2 minggu lah, 3 minggu okey kot. 3 minggu dah okey lah, boleh lepas. Biasa ayah lepaskan umur berapa? Biasa memang lingkungan tu lah, lepas 2 minggu tu baru dilepaskan. Dia sebab 2 minggu tu nak kena jaga, takut dia terbantut.
Razin apa nak tambah Razin? Okay, untuk yang bahagian luar ni tuan, kalau tuan ada nak guna, lagi satu saya cadangkan at least tuan simen bahagian bawah dia lah. At least. Sebab supaya bila tinja ke ataupun apa-apa benda yang jatuh daripada reban ni, dia akan jatuh dekat simen, bukan jatuh kat tanah. So untuk elakkan amonia tu naik. Ingat tak tuan? Simen dan juga letak abu kayu tu lah. Abu kayu tak perlu letak. Sebab kita just sebab Ni open tu kan, open jangan letak abu kayu. Open jangan letak abu kayu. Hujan je lagi tak dapat apa. Tak. Maksudnya yang belah kiri ke atau yang belah kanan ni? Yang kiri. Sebelah Oh kiri. yang ni lah. Yang ni lah. So tuan simen ikut saiz petak dia. Tu je. Oh maksudnya yang ni lah, yang kau anak ayam ni Bawah kawasan anak ayam ni. Bawah kawasan anak ayam. Simen kan supaya amonia tak naik. Lepas tu kita pun senang boleh cuci taik tu sebab dia dekat simen, so nak cabut taik tu senang. Okay. Boleh buat baja balik. Boleh buat baja. Lepas tu just nak clearkan dekat tuan lah supaya ni sebab Coach Hazri pun dah cerita panjang gila, banyak sangat dia cerita ni. Banyak sangat Boleh dia lah. cerita. Detail sangat ni. Saya boleh bila bercerita tu ada. Tuan, kalau tuan nak, kau boleh join kursus saya. Banyak gila. Okay. Lepas tu just ni saya direct to the point lah. Saya ringkaskan. Hujan lebat. Saya ringkaskan apa yang Tuan Haziq ingin sampaikan adalah, okay, lagi satu adalah kawasan reban dia ni, tuan ratakan tanah dulu. Right, tuan ratakan tanah dulu, kemudian simen, kemudian kalau boleh sekeliling ni ada pengudaraan lah. Lepas tu bahagian depan ni kalau boleh tutup coach. Tutup Kalau lah. boleh tutup. Supaya Kalau ayam boleh lah, kalau betul nak letak anak ayam dalam ni ataupun ayam kat dalam ni, kalau kita tak nak dia keluar mana-mana kan, kalau boleh tutup yang ni depan ni. Depan tu tutup. Pintu masuk tadi pintu masuk, tapi ni pun kena ada satu pintu supaya tutup. Kau tak payah pintu lah, buat macam belakang tu je letak kat depan. Faham tak tuan? Yang belakang tu letak ke depan balik. So maksudnya dia bertutup. tapi pagar lah, tapi pagar sahaja. Adalah pintu dia juga, jangan tak ada pintu langsung. Jangan letak zinc ke apa ke. Zinc ni tak nak lah. Jaring saja daripada bawah sampai ke atas, naik batas kaki je, ikat batu je. Macam buat pagar dekat depan, pagar sekeliling tu kan. Cuma sama je konsep dia. Tapi daripada bawah tu sampai ke atas, jaring saja. Okay. So, lepas tu barang-barang dalam ni semua keluarkan tuan. Barang-barang semua ni keluarkan. Kosong je. Letak dekat ni, dekat tempat lapang tu. Letak kat sebelah sebelah tu. Biar dia tinggi kat situ. Tapi kalau tu tengoklah jangan bagi dia lompat sebelah. Keluar pula sekarang. Okay, so tu je lah kan. Cadangan dia. Itu je lah sistem reban dia. Itulah yang kita nampak kita boleh bantulah. So, kalau tuan dah bertutup dekat kawasan yang saya cadangkan ni, saya cakap tadi, tuan saya rasa 80 ekor, 60 ekor lah, kita try 60 ekor dulu. Tuan boleh buat dalam ni. Tanpa dilepaskan, lagi cepat dia boleh besar. Tanpa dilepaskan kalau sampai 40 hari muat ke untuk 60? Muat. 60 muat. Muat lagi ni. InsyaAllah muat lagi ni. Kepastian tuan ukur dulu. Tapi saya rasa muat. Pandangan mata kasar saya nampak macam muat. Tuan ukur lah berapa darab berapa. Muat tu maksudnya macam dari segi dia space untuk bergerak tu. Sepatutnya ada kawasan main lagi lah. Kiranya dia stick walaupun 100 dalam ni, tapi dia boleh main sepatutnya. Kalau ikut mata kasar kita orang lah. 60 je. 60. Rasa 60 ekor. Tuan bagi tahu dulu berapa kaki, baru kita orang boleh jawab. Saya nak tuan ukur dulu boleh tak? Tuan. Boleh. Ukur dulu, panjang darab lebar dia berapa. So kat situ saya boleh tahu berapa. Saya boleh suggestkan berapa lah. Tapi saya suka sebab dia dah ada bertutup. Cuma saya tak nak ada zinc-zinc tu dah tuan. Sebab ni panas ni. Kecuali minggu pertama tu je. And then lampu nak kena tambah sikit lagi lah nanti. Ada sistem dia sikit.
Tuan datang khusus saya tuan. Boleh. Tuan datang khusus saya boleh bagi lagi ni. Sistem je lah, lagi sistematik. Sebab nanti ni cerita pasal saya sentuh pasal saya diberitahu untuk komen pasal tuan punya reban ni. So sistem dia ada lagi nak kena betulkan. Dia dah bersimen dia. Kalau Sebab yang Ni lampu ni untuk apa? Malam bagi ayam makan ke apa? Ayam makan malam ke apa ada lampu kat sini? tak ada, sebab dulu kalau tak silap ini memang kawasan untuk anak ayam. Oh, anak ayam. Tapi sekarang disebabkan yang kat luar tadi tu ada ayam buat sendiri. So maknanya anak ayam tu memang dekat luar tu lah. Yang ini bila dah ayam dah besar. Mungkin kalau nak, cara lagi satu kalau tak nak pakai dalam ni, macam cakap Adi, buat satu lagi tempat. Itu besar kan lah, tempat anak ayam tu besar kan? Yang dekat luar tu kan? Boleh lah. Tapi kena renovate yang tu lah besar kan? Tapi buatlah pengiraan macam saya cakap tadi. 1 ekor bersama dengan 1.5. Ataupun 3 pun boleh lah. 1/3. Okay. Mungkin situ boleh membantu lah kalau tak nak usik yang ni. Tak nak usik, tak nak simen ke, tak nak apa, nak biar je untuk ayam besar main kan. Kita buat tempat anak ayam. Sebab apa? Sebab yang tempat anak ayam tu memang dah komplit dah. Maksudnya dari segi dia punya lampu ada, memang dia punya tepi-tepi dia pun memang pemangsa memang tak boleh masuk lah. Cuma faham. Tinggi dia dah cantik dah saya tengok. Cuma kecil lah. Dia kecil, dia padat. Sebab tu ayah sekali ambil 40 ekor, 30-40 ekor. Yes. Faham. Sebab tu kenapa dia ambil kecil. Kalau tuan nak komersial tu cakap Eddie, kita kena besar kan. Kalau tak, boleh teruskan je lah dengan kuantiti itu. Dia tak kembang lah di kuantiti itu. Lepas tu tuan, kalau betul nak buat tempat yang besar dekat sini, saya cadangkan tuan letaklah bekas makan yang bergantung tu kat sini. Okay. Air pun kalau boleh bergantung tau sebenarnya. Oh ya. Air kalau boleh bergantung sebenarnya supaya ayam tak pijak, tak berak tak dalam tu. Sebab kita kena nak elak penyakit sebenarnya. Dan bekas air harus dicuci 1 hari, paling malas pun 2 kali. 1 hari. Okay. Kalau rasa ayam tu dah tinggi, letak batu. Tu baru tak bekas air. Tidak, nanti ayam bertinggi, dia pinyak dah tolak, habis jatuh, banjir. Nampak? Bila jatuh bekas air tu tadi atas tanah, kat situlah bila amonia dah banyak, bau dia naik. Itu yang kita nak elak tu sebenarnya. So maksudnya tegik batu, letak bekas air tu, so tak payah nak gantung ke ataupun memang tegik je? Kalau tuan nak beli ada yang tempat bergantung, tapi tuan nak kena buat piping pula. Nak kena buat piping pula. Ada orang buat. Dia rabang komersial tu kan. Lepas tu dia orang panggil tu auto feeder, auto drinker je nama dia. Auto drinker. Ada. Ataupun tuan nak pakai manual yang putih tadi tu, boleh. Bekas putih hitam tu kan, bekas minuman tu, yang besar kan, boleh. Tu cakap letak batu. Tapi cuma risiko dia takut ayam tu tiba-tiba dia melompat sebab dah banyak kan. Tuan lantai tak simen, tanah pula. Bila air tertumpah di situ, masalah tanah tak boleh nak buang. Sentiasa ada. Kalau habuk kayu basah kita buang. Kita gantikan dengan yang baru, yang kering. Tanah tak boleh. Tambak air. Itulah yang dari saya. Kalau tuan nak, satu solusi saya adalah kita dah tengok tadi buat tempat anak ayam, rumah anak ayam baru. Lepas tu apa yang kita boleh penambahbaikan yang kita boleh buat adalah bekas makanan digantung untuk ayam besar. Maksudnya umur 3 minggu ke atas lah tuan, dia dah start pakai. Tapi gantung ikut laras yang dia boleh makan. Okay, lepas tu bekas minuman pun sama juga. Kalau boleh ditinggikan ikut larasan dia. Dua-dua tu bekas makan dan minum lepas ayam 3 minggu lah.
Sebab masa anak ayam, dia kecil. Dia ikut umur tuan sebenarnya. Dia ikut umur. Bekas makan dan bekas minuman ni, ikut umur ayam tu. Budak kan macam baby, dia tak boleh nak panjat, dia akan capai di bawah. Dah boleh berdiri, kita lah makin besar, makin atas meja, atas lemari semua. Kita ikut pembesaran dia. Seminggu, 2 minggu, biasanya 2 minggu kita dah start naikkan sikit. Kita tukar. Kadang tak tukar lagi. Tengok juga ayam kita okey tak okey. Anak ayam tu baka dia macam mana pula. Itu dalam sangat dia pergi nanti. Pening nanti tuan. Cerita dia dalam tu. Jangan dalam sangat. Dalam saya tak boleh lah start nanti kan. Nanti tak suruh berhenti sampai besok tak habis kita cerita. Dia bukan kita tak nak dalam kan. Cuma bila kami share ni tak ikut susunan, takut tuan yang confuse. Nanti banyak sangat input. Tuan dah tak tahu mana satu tuan nak kena buat. Kalau macam datang courses kita pun ada step by step dia. Slot ni dulu. Itu kita punya slot lah. Kalau kita punya dengan ajar step by step. Kalau macam ni, kita bagi semua lagi, mana satu aku nak mula dulu. Tuan mesti telefon balik Razif. Saya nak buat yang mana balik So, yang saya syorkan dulu, satu, tuan buat rumah anak ayam yang baru. Kedua, adjust bekas makanan, tambahlah lagi 2 ataupun 3. Okey, 2 ataupun 3 lah. Sama juga dengan bekas minuman. Tak apa, beli yang biasa pun tak apa. Kalau nak buat sendiri, kalau boleh bekas makan tu kita gantung untuk dia punya kelarasan ikut dia punya boleh makan. Alright. Sebab apa? Bila tuan banyak bekas makan, contohlah tuan dah start nak ternak 60 ke 80 ekor. Kan? Maksudnya ayam dah lagi banyak daripada biasa. So, perebutan makanan mungkin akan berlaku. Kalau tak cukup bekas makan, ayam akan mula patut bontok kawan dia. Dia lapar. Ataupun ayam lebih makan tanah. Makan rumput. Bila kita lepaskan tuan, dia akan makan rumput. So, sebenarnya tuan bila lepas bebas, ayam ni harga dia ada lebih sikit lah. Sebab pembesaran dia lambat sikit. Kita tengok biasa rate dekat sana, kadang-kadang orang jual adalah seekor dalam 15. Berat dia tak cerita dengan saya. Ada tak tu sekilo RM9. Kira-kira kawasan tuan tu lah. Kalau itulah sebab bila saya tengok balik YouTube yang Kota Baru tu kan, yang dia mengikut saiz 700 ke 900. Itu komersial betul tuan. Itu betul komersial tuan. Kalau nak yang itu, kalau saya nak cerita dengan tuan, 2 hari tak habis. Sebab apa? Sebab saya tengok siapa nama yang tu? Aziz, tu Aziz. Aziz tu dia punya saiz terlalu banyak. XS, S, M, L, XL lah. So macam saya kalau sebagai pengguna pun, kalau sebagai customer pun macam banyaknya saiz kan. Betul. Tapi ikut kawasan tuan sebenarnya. Kalau kawasan tuan, market dia main macam tu, tuan tak boleh nak lari. Tapi kalau tak silap, sini dia terus main sama ada ekor ataupun kilo. So tuan kena follow jugalah. Dia tak boleh lah. Kita tu cakap dia kadang-kadang macam dekat yang Tuan Aziz tu, dia punya kawasan harga dia lain. Harga dia jatuh sikit. Tak boleh nak mahal sangat. So sama dekat kawasan tuan, saya rasa market situ lebih kurang RM9 kot sekilo. Saya rasa RM9 sekilo. Tapi tuan boleh study dulu lah balik. Try dulu tanya-tanya area situ kan. Sebab saya ada juga dengar dulu, kawan saya pun ada area situ, dia pun cakap lebih kurang lah 13 ke RM15. Untuk seko. Seko. Saya tak pasti hidup ke ataupun dah siap proses. Tapi dia kata seko. Mungkinlah jatuh, kalau katakanlah kirakan RM9 sekilo, ayam berat 1.3. Berapa dah berat RM9? Mungkin ada 14, 15, 16. Lebih kurang ada Razif. Lebih kurang lah. Sebab bila lepas bebas tuan kena ingat ayam tak sekata. So pembesaran pun nak habiskan. Tuan cakap dia, kita tengok market kita dulu, kita ada market ke tak. Sebab kat ni tuan 40 ekor makan sendiri betul-betul habis 40 ekor tu pagi. Dia bukan setakat makan sendiri je, kadang-kadang bagi jiran.
kadang-kadang bagi sebab Tapi betul tuan, kalau saya punya, kalau macam tu tuan, maksudnya kawasan jiran tuan dah biasa, orang ni dah biasa jenis mana tau. Dia akan makan ayam yang dia nampak sembelih depan mata. Dia tak akan pergi pasar yang dah siap tu, dia tak akan pergi yang dah frozen. Kawasan tuan ni semua jenis yang memang ambil ayam tu, dia ambil hidup, disembelih ataupun di tempat proses tu kan, dibawa ke tempat proses, dia nak tu, dia pilih aku nak yang tu. Okey, orang pun ambil timbang, ada harga sekian. Okey, dia akan beli macam tu. Dia kira musim dia bulan puasa dan nak raya tu palinglah beli 3 ekor paling banyak. Betul. Paling banyak 3 ekor. Tak pun paling keluarga besar 5 ekor. Tu saya dah biasa dah tu. Saya dah. Ini saya cerita pengalaman. Pengalaman saya dah biasa. Satu lagi kalau macam contoh saya nak join kursus kan. Dalam kursus tu punya modul akan ada kita fokuskan cara nak marketkan ataupun cara kita nak dapatkan kontak-kontak ke macam mana? Tu Razin boleh jawab. Razin. Soalan dekat Razin tu. Sebab dia yang sebab jaga tempat tu. Sebab apa saya rasa saya macam saya nak kembangkan lagi kan. Cuma platform tu saya tak ada. Kalau contoh platform tu saya dah ada, macam contoh kawan-kawan ayah yang jual ayam ke kan, untuk kita setkan jadi lah. Okay, sekarang ni platform pun tak ada. Okay, so untuk planning kursus tu, okay, sebab biasa kita buat training ni offline. So sekarang kita dalam tempoh PKP, so kemungkinan besar kita akan buat kursus online lah, webinar lah secara online. Okay. Dan ada juga package yang habis sahaja PKP, let's say lah kelas online dulu. Okay, you faham basic, you faham teori dulu. Kemudian lepas habis PKP, kita akan buat physical pula. Kita buat practical. Lepas tu daripada segi pemasaran, daripada segi connection tu, let's say lah tuan nak cari dedak ke, nak beli anak ayam kat mana ke, ubat nak cari kat mana ke dan sebagainya, kita boleh bagi nombor-nombor tu. Okay tu. Lepas tu lagi satu adalah kita akan buat satu community lah. Siapa yang join kita punya kursus bawah Khaira Agro ni, kita akan masukkan tuan dalam group tu lah juga. So tuan-tuan semua boleh share lah. Macam progress ke dan sebagainya boleh share dalam tu. Bakar antara satu sama lain lah. Cuma banyak dah orang buat yang tu. Dia bakar kawan dia. Dia bakar kawan dia. Dia dah berjaya tenang ni. Hari ni ke-20. Dia tunjuk lah gambar ayam dia kan. Kawan dia dah berbulu je. So bila dia nak start pula? Persaingan yang sihat lah. Persaingan yang sihat tuan. Sebab bukan apa tuan. Sebab bagi saya pun, kalau tuan tak cukup stok, tuan jumpalah kawan tuan tu. Sama je. So kita backup each other. Kita takkan naik seorang-seorang. Kita kena ada community. So ni contohlah dah ramai sangat mentenak. Apa tuan nak buat? Tuan bukalah tempat proses. Tentulah macam itulah. Segala ilmu tu kita bagi. Kira alternate lah. Okay. Boleh aku mencelah sekejap? Boleh. Silakan. Okay tuan, kalau ikutkan, kalau tuan nak dapatkan income yang orang kata 2,000 ke atas, untuk kapasiti tuan ni secara jujurnya susah lah walaupun tuan ternak 100 ekor. Sebab kalau ikutkan, kalau untung untuk 1 ekor pun kita boleh anggarkan dalam RM3, katakanlah RM3. So tuan baru dapat berapa? 300 kalau jual hidup lah tanpa proses. Katakan macam tu. Tapi kalau tuan siap proses, tuan ada sistem agent, lepas tu bawa setiap agent tuan-tuan tu boleh jual dalam let's say lah, boleh jual 20 ekor, 50 ekor. So daripada situ tuan boleh dapat income yang tuan nak lah. So saya saja selain menternak, tuan kena ada satu sistem iaitu sistem agent. Yang tuan tengok dalam Tuan Aziz hari tu lah, yang Kota Baru tu. Tuan mesti ada sistem agent. Sebab sistem agent ni very simple, sebab tuan tak semestinya menggunakan ayam tuan sendiri. Tuan boleh menggunakan ayam orang lain. Just branding, packaging tu, brand kita.
So try build nama untuk brand sendiri, jual dengan harga yang orang kata tak jauh lah, tak lari sangat daripada market. Buat dia punya peringkat. Let's say tuan buat 3 saiz cukup lah. S, M, L dah. Lepas tu range berat semua tu tuan yang decide. So daripada situ sebenarnya lagi untung lah kalau tuan ada sistem agent. Okay. Right? Mungkin yang detail sistem agent semua tu kita buat tu kelas lain lah. Tu cakap tuan 2 hari tak habis ni kalau kita nak cerita detail habis semua. So boleh datang ke ni lah, boleh cari kami, boleh cari Razin. Boleh cari tuan Razin, coach Razin ni untuk kita set appointment, kita buat satu kelas. Okay, dalam kelas tu kita akan cerita. Untuk sekarang ni PKP ni kita bagi online dululah. Online lah. After PKP nanti kita akan bagi dia practical reality ni macam mana bentuk reban dia, sistem dia, semua kita akan bagi. Aku buat kat mana ya? Dekat kawasan Selangor ke ataupun KL ke macam mana? Okey, untuk daripada segi tempat tu, kalau ikutkan kita ada beberapa tempat. So nanti itu kita akan ikutkan kita akan launching dalam minggu depan. So tuan kena tunggu dulu lah kat mana. I see. Dalam minggu depan lah nanti saya akan roger balik. So siapa yang tanya tu kita akan blast lah kat siapa yang dah tanya tu. Okay. Alright. Okay. So ada apa-apa lagi persoalan tak daripada Tuan Izhar? Tuan Izhar, apa yang boleh saya bantu lagi? Sebab saya tak tahu apa-apa soalan lah tuan. Tekan itu tuan clear lah pendapat saya, pandangan saya lah. Itulah yang saya rasa saya boleh bantu dululah untuk tuan bagi komen dekat kawasan tuan ni lah. So kalau tuan-tuan apa lagi tak clear, tak jelas, boleh saya jelaskan. Untuk setakat ni dari segi asasnya saya dah jelas lah kan. Apa yang gila sekarang dah sejam lebih dah explain takkan tak apa-apa. Tak apa tuan. Ada. Bukan saya nak cakap apalah kan. Saya dah mengajar ramai orang ni. Tapi ada juga, tapi bukan tak kisah, tak ada masalah tuan. Tuan nak saya terang, saya terang lagi sekali. Tak ada masalah, boleh. Sebab apa yang boleh saya bantu. Sebab saya baca kata Razin tadi lah. Sebab tu bila saya dah start bercerita, saya dah start bagi tahu tu yang kadang-kadang kena ada orang stopkan saya. Kalau tidak nanti dia cerita habis. Sebab saya suka macam tu. Dia punya nature dia membantu orang untuk, kalau tuan betul nak, sebab saya suka orang yang ada effort terus nak berjaya, kita boleh bantu saya berjaya tuan. Sebab saya memang plan untuk pergi jauh lah. Cuma kena ada panduan dengan step by step lah. Step by step. Kadang-kadang kita ni terlalu eager kan. Nanti ilmu tak ada, apa pun tak ada. Betul tu. Kalau saya memang cari ilmu dulu. Sebab sekarang ni saya masih bekerja. Tapi dah render notice lah. So by early of the month dah tak bekerja lah. So kat situ saya nak plan untuk do something kan. Boleh. So dari segi untuk ayam kampung ni saya nampak potensi lah. Cuma nak datang kursus sampai ilmu semua lah. Why not? Untuk sementara waktu ni tuan, apa yang saya boleh cakapkan, cuba berhenti bagi start menjual. Maksudnya kalau orang datang, ada ayam tak? Ada kak? RM1 sekilo, try lah. Cuma satu kat sini, bila kadang-kadang ayam bagi, dia bukan bagi ayam tu sendiri tau. Dah siap proses bagi tu. Punyalah. Wow, that's one memang wow. Okay, saya tak boleh nak komen apa sangat. Punyalah amal kebajikan kan. Sampai macam tu. Saya faham tu. Sebab itulah niat, sebab tu ayam tu semuanya hidup. Nampak tak? Niat dia tadi, dia nak bagi selain daripada dia makan, anak-anak cucu dia makan, dia nak bagi jiran-jiran makan. So sebab tu niat dia baik. Okay, tapi kalau nak start tu, kita habiskan cycle ni dulu. Terpaksa habiskan cycle yang sedia ada ni supaya tak langgar niat lah. Sebab saya memang kalau orang dah berniat macam tu, saya tak boleh katakan dia pergi jual. Sebab saya rasa tak syok, tak best macam tu. Sebab niat asal dia tu tadi nak membantu orang. So teruskan. So kat situ sambil-sambil bagi tu cakap lepas ni saya dah start dah.
Kita tengok dia, kalau betul dia sokong kita, insya-Allah dia datang balik. Tapi memang untuk sekeliling ni lah, jiran-jiran ni memang ada dia punya crowd dia sendiri. Cuma nak komersialkan lebih meluas lagi tu proses sendiri masa tuan, ayah tuan celur sendiri, buang bulu sendiri, tak. potong. Hantar kedai. Oh, hantar kedai. Berapa ringgit dia ambil tu? Itu pun satu masalah. Macam kalau tak silap seekor RM2, RM3 kot macam tu. Wow, subhanallah. Allah Akbar. Saya tak boleh nak teruskan komen. Sebab bila saya tengok dekat YouTube Tuan Aziz tu, dia kata tempat dia proses dengan siap packaging sekali RM1.5 kan. So macam murah betul lah. Kalau kat sini, kalau tak silap seekor RM2, RM3. Saya tak terkejut. Satu, bukan apa. Saya just wow je lah. Bukan, tak ada terkejut sangat sebab dia bergantung pada kawasan tuan. Ada satu saya punya alumni, dia dekat kawasan Pahang kot, area Lipis sana. Kan? Sama juga harga dia, RM2, RM3 kat. Tempat proses dia satu je kat situ. So, kita nak cakap macam mana? Sekarang ni permintaan melebihi daripada apa ayat tu Jen? Demand dia tinggi. Demand dia tinggi daripada supply. Yes, maksudnya orang nak proses tu ramai tapi tempat proses ada satu je. Nak tak nak kita kena jumpa dia. So dia boleh tak berapa harga dia. Faham? Ataupun sebabkan kuantiti kita hantar tak banyak. Kan, kadang-kadang tempat proses ni lagi apa, dia dah ada dia punya pengiraan tuan-tuan. Contohlah kalau tuan hantar, mungkin tuan hantar 10 ekor, harga lain. Hantar 100 ekor, harga lain. Hantarlah 1000 ekor, lain harga dia. Lagi banyak, lagi murah. Selalunya macam tu. Dia buy kuantiti, selalu macam tu. Itu selalu tempat proses lah. Dia buy kuantiti. Sama juga dengan ayam. Kalau orang beli tuan seekor, 10 ekor, harga dia lain sikit. Tapi tiba-tiba orang nak ambil 100 ekor dengan tuan, harga ada lain sikit sebenarnya. Kalau ambil 1000, 5,000 ekor dengan tuan, takkanlah tuan nak letak sekilo tu RM10 juga. Dia dah ambil 5,000 kot. Kita sendiri boleh tahu. Sama juga tempat proses. Sebab kalau dia nak kena semata-mata 10 ekor nak diproses, semata-mata 3 ekor nak diproses, kan, seorang budak dia, tu ibarat tuan bayar gaji budak tu yang tukang proses tu, daripada mula sampai habis. Gaji sebab dia tadi. Tempat yang kami hantar tu memang dia juga penjual ayam. Yelah tu cakap tadi. Dia lebih kurang dia nak kena pakai budak dia. Setakat sikit-sikit ni dia susah nak layan. Sebenarnya dia tak boleh, dia layan juga tapi inilah harga dia. Kita kena terima. Alah kalau tuan hantar, saya nak hantar. Cuba tak saya tuan tanya dia, bang kalau saya hantar 1,000 berapa harga dia bang? Mungkin harga dia sebab kebanyakan tempat proses ni dia main kuantiti. Lagi banyak tuan hantar insya-Allah lagi murah. Ni hantar 10 ekor dengan mesin dia jalan, bila api dia lagi tak berbaloi. Ini kebetulan sikit-sikit dia lain sebab apa? Sebab kebetulan sambil-sambil dia pusing dia punya ayam, dia proses lah ayam tuan. Macam tu lah. Boleh lah dia ambil. Dia lagi banyak lagi untung. Tuan pun boleh try tanya dia lah. Kok lah dia ada jual ayam segar. Ayam segar ada. Ayam kampung. Supply ayam kan? Ayam kampung rasa tak ada. Dia cuma ayam daging lah. Ayam daging lah. Tanya ada bang, kalau saya letak dekat abang 10 ekor, try dulu kan. 10 ekor saya letak kat abang nak ambil tak? Eja selalu berapa harga. Kan? 10 ekor saya letak kat abang boleh? Yang hantar hidupnya. Berat berapa? Berat saya ambil 1.4. Cakap ada. Macam tu ke? 1.3, 1.4 berat hidup. Try hantar. Tengok dia nak tak? 10 ekor dulu bang. Tiba-tiba dia menangis satuan. Kalau satu hari dia minta 10 ekor, tuan darab lah 30 hari 10 ekor. So tuan kena tahu berapa banyak tuan kena ada kat ladang. Kat situ dah pening lah. Tu cakap tu nak style komersial lah. Katakan kalau tak nak 10 ekor tak apalah bang, 5 ekor pun jadi lah. Seminggu 5 ekor pun boleh permulaan. Why not? Okay, boleh try lah tanya dia. Lalang lupa lah. Kalau dia dah tempat proses tu, saya ada bang. Ada. Memang orang kampung juga.
Dekat sini saja ada dalam lebih kurang 2 atau 3. Dalam radius 5 km lah, lebih kurang. Dua ataupun 3 peternak Tahu tak? Tempat jual. Oh, tempat jual. Tempat jual ayam. Kebanyakan dia ayam daging lah. Daging lah. Yalah, ayam daging. Ayam daging pun sama tuan. Ayam daging tak banyak untung tau. Ayam daging dia banyak, dia main kuantiti. Dia tak boleh main macam ayam kampung. Tapi itulah, bila ayam kampung ni kita kena dapatkan dia punya target market dia sendiri, sebab tak semua orang makan ayam kampung kan, sebab satu dari segi kos kan. Dia bermusim juga lah kadang-kadang musim. Tapi sekarang ni belah-belah Selangor, kalau belah-belah dekat bandar ni kan, dekat belah-belah Putrajaya apa semua, diorang dah mengamalkan cara hidup sihat dah juga. Diorang tak makan ayam bandar sangat. Diorang makan ayam kampung kebanyakannya. Dah cuba dah. Memang kita punya target dulu pun ada juga. Kita ada target, kita kalau boleh nak semua orang makan ayam kampung, ayam sihat, kualiti, kurang kolesterol, why not? Kurang lemak tak ada, tapi daging manis. So tuan, ada apa lagi? Apa lagi yang boleh saya bantu? Apa lagi boleh saya bantu? Wow. Rasa setakat tu juga, sebab saya sekarang ni macam dah ada idea dah kan. Ikut apa. Nanti update lah dengan Razin tuan. Apa progress diorang buat. Boleh. Okay, so sebelum kita akhiri kita punya private session ni, boleh agak-agak kalau diberi satu nilai, agak-agak nilai untuk kita buat sesi coaching ni berapa tuan sanggup bayar? Untuk private coaching ni? Dia tuan tak perlu bayar, cuma orang nilai, rasa nilai untuk private coaching ni. Sebab saya tak berapa nasi, sebab sebelum ni saya tak pernah experience untuk private coaching ni kan. Cuma dalam lingkungan 40 ke 50. 40 ke 50 ringgit je? Itulah sebab saya tak tahu dia punya value untuk private coaching sendiri. Kalau saya pernah harami sebelum ni, mungkin saya boleh dapat idea lah untuk tu. Tuan kira tuan ni first time private coaching mana dalam business ni lah first time tuan. Betul. Okay. Clear. Alright. Kalau ikutkan, kalau macam contoh setiap coaching ni 100 ke 150, mungkin saya boleh letak dalam 120 ke 130 ke kan. Itu. Okay, faham. Boleh. Right. Okay. So rasanya itu sahaja untuk sesi kali ni. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Coach Hazri kerana sudi meluangkan masa. Kadang-kadang saya buat seorang. Kadang-kadang kalau berkaitan dengan sistem reban kan, dengan pengurusan anak ayam semua tu lebih kepada Coach Hazri sebenarnya. That's why saya ajak beliau untuk join kita punya private session kali ni. Sebab saya lebih kepada pemakanan, kira kos. Itu kerja saya. So daripada segi marketing, sistem agent tu, itu saya boleh cerita. Tapi dari sistem reban tu, kebanyakannya saya akan serahkan kepada Coach Hazri lah. Right, dan terima kasih juga kepada Tuan Iza Ehsan kerana sudi join kita lah. Terkejut saya bila Tuan boleh jumpa kami dekat YouTube. Padahal baru sebab saya tengok, saya ada satu YouTube tu yang rasa kat mana sebab dia seorang doktor. Okay. Doktor klinik. And then dia ada macam semangat untuk buat bisnes ayam kampung kan. Dekat Pahang maksudnya. Pahang. Lepas dekat Pahang ke? Saya tak pasti kat mana, tapi dia punya kawasan ni memang besar. Dia dah ada tempat proses ayam dia dah lebih 1,000 ekor. Lepas tu bila tengok related search tu ada Khaira Agro kan. That's why saya tengok. So saya kat situ saya nampak ini mungkin
titik komitmen untuk saya lah sebab ada coach, ada kat lain. Okay. Lepas tu saya boleh contact. Tu lah, dia nombor telefon kan, senang Senang. Okay. So apa-apa kita akan sambung kat WhatsApp lah Tuan Izzah. Okay, right, boleh. Alright, okay, jadi Alright, Okay. terima kasih tuan. okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. So ada apa-apa Terima kasih nanti bagi boleh ilmu. ni lah. Okay, tak apa, insyaAllah. Lama kita kongsikan. Okay, right. Okay, so Alright, saya terima akan kasih. tamatkan meeting ni. Bye semua. Assalamualaikum. Alright. Okay. Salam. Bye.